بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dua minggu lepas kita telah baca berkenaan tajuk Karamatul Awliya wa Fadluhum, bab kelebihan dan karamah yang Tuhan berikan kepada awliya dan wali-wali Allah. Antara hadis yang kita bacanya cerita berkenaan Abu Bakar, yang mana waktu Abu Bakar menyambut tamu, dua orang atau tiga orang tamu dia, kalau dia makanan yang dia makan tu bertambah tak kurang berapa sedikit, bahkan bertambah sehingga dia esoknya dia hantar makanan tersebut kepada Nabi SAW. Ceritanya lagi berkenaan dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas apabila orang fitnah ke Sa'ad ni, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak prihatin terhadap rakyat dia, dan bahkan dituduh Sa'ad ni tak pandai semaya. Jadi bila Sa'ad cari siapa dia tuduh dia, akhirnya Sa'ad doa, dan doa dia terkena kepada orang yang menuduh dia lah. Dan yang ketiganya ialah kisah Sa'id bin Zaid, yang mana Sa'id bin Zaid ni dia dituduh oleh Arwah binti Aus yang mengatakan Sa'id telah merampah tanah dia. Jadi dengan sebab doa Sa'id juga, akhirnya Arwah buta mata dia, kemudian akhirnya mati di tanah hak dia dakwa milik dia lah. Itulah cerita-cerita, kisah-kisah macam mana apa dia karamah yang Tuhan beri. Doa sahabat ni Tuhan makbul di dunia lagi dah. Tuhan tunjuk selalu dah. Kemudian malam ni hadis yang seterusnya iaitu An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma hadarat Uhud da'ani abi min al-lail faqala ma arani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi wa inni la atruku ba'di a'azzu alayya minka ghairu nafsi rasulillah wa inna alayya dainan faqdi. Ini cerita ayah pada Jabir radhiyallahu anhu. Ceritanya, katanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bila tibanya peperangan Uhud, maka ayah aku panggil malam tu, panggil aku malam lah. Ayah dia besar lah. Ayah dia kata, wahai Jabir, tidaklah aku berasa kecuali akulah orang yang pertama antara orang yang mati syahid, orang yang terbunuh di kalangan sahabat-sahabat Nabi esok lah. Dah esok perang dah, mati dah aku esok dah. Jadi aku ni tak tinggal orang yang lebih aku sayang, lebih aku hormati, lebih aku muliakan daripada kamu. Akulah paling, kamulah orang yang paling aku harap sekali dah. Selain daripada Rasulullah lah. Jadi ayah dia ni besar, dia kata wa inna alayya dainan faqdi. Aku banyak hutang. Banyak hutang aku yang belum dibayar, maka tolonglah membayar hutang aku lah. Kemudian wastausi bi akhwatika khairan. Hendaklah kamu jaga adik-adik perempuan kamu dengan cara yang baik dah. Sebab Jabir ni semua adik-adik dia perempuan belaka, dia seorang lelaki. Katanya Jabir, maka pagi esok bila pergi pagi esok, maka ayah dia lah orang yang pertama mati syahid dah. Fakana awwala qatil. Dia orang yang pertama yang terbunuh dah. Katanya Jabir, wa dafantu ma'ahu akhar fi qabrihi. Waktu ataupun hari terbunuhnya ayah aku kebumikan dia bersama dengan seorang lelaki yang lain. Dia sekubur. Boleh lah kalau ramai-ramai mati tak ada nak gali kubur, boleh kebumikan dua orang selalu berkubur, tiga orang selalu berkubur, boleh dah. Jadi Abdullah ni
Anak dia Jabir kebumikan dia bersama-sama dengan lelaki lain. Kemudian katanya Jabir, lepas hendak boleh aku rasa tak sedap hati. Oh, dua orang ada. Atau aku bersyukur lah. Jadi dia bincang-bincang, akhirnya buat keputusan dia nak gali balik kubur ayah dia tu, nak kebumikan suku. Bukan sekali dengan lelaki ni lah. Summa lam tatib nafsi an atrakahu ma'a akhar. Kemudian aku tidak redha meninggalkan ayah aku bersama-sama dengan orang lain dalam kubur yang sama. Maka Jabir pun gali semula kubur. Bila? Selepas 6 bulan. Gali-gali kubur, fa idza huwa kayaumin wada'tuhu ghaira udhunihi. Maka keadaan dia sama dengan hari yang aku kebumikan dia. Maksudnya tak ada kata pecah ke apa dia tinggal tulis saja ke repuk ke tak dah. Tak jejak langsung dah. Selepas 6 bulan dah. Kecuali telinga dia. Telinga dia hak daripada syahid daripada luka, masih luka lagi dah. Faja'altuhu fi qabrin ala hidatin. Maka aku pun bubuh dia, letakkan dia dalam kubur yang suku lah, suku pada orang lain. Ini juga antara karamah yang berlaku pada awliya Allah, iaitu tubuh mereka, jasad mereka tidak dimakai oleh bumi. Dia sebenarnya semua jasad manusia ni hancur belaka. Tak kira dah mati syahid ke ahli ulama ke, hancur belaka dah. Hak tak hancurnya nabi-nabi saja. Jasad nabi-nabi saja. Alaihi wassalam dah. Tapi kadang-kadang ada juga dah wali-wali Allah, orang ahli ulama ke orang Quran ke, Tuhan jadikan jasad mereka tidak dimakai oleh tanah dah. Sebagaimana yang berlaku pada kepada ayah Jabir. Bahkan dalam disebutlah, wallah alam, disebut ketika nak kerja Saudi, dia sodok, bukan sodok juga, dia nak pindah lah, nak pindah jenazah ni di Bukit Uhud lah, di kawasan Uhud lah. Jadi bila mereka sodok tu, jenazah tu masih baru lah, masih mengalir darah lagi lah. Nak rakyat orang mati syahid ni, antara kelebihan Tuhan baginya ialah jasad mereka tidak hancur dan mereka seperti tidur, seperti masih hidup lagi dah. Jadi hak ni hak berlaku pada Jabir. Banyak lagi kisah peristiwa lain yang berlaku pada sahabat-sahabat lah. Dia mujahidin apa kan. Baru ni geger kan. Dalam Sarawak ni ada orang perempuan tu dia kena breast cancer. Payudara, kanser payudara. Jadi sebelum dia nak mati tu 4 jam dia duduk berzikir. Kemudian dia pun meninggal lah. Jadi waktu dia kebumikan tu, ditunjuk asal khabar, ditunjuk kubur bercahaya. Dia dah sebut dia. Tak tahu betul ke tak betul tu dah. Orang kata edit dah. Tapi edit kau tak edit kau, kalau bercahaya semua tak boleh dah. Benda ni memang kelebihan Tuhan bagi dah. Tuhan boleh beri lah. Kalau orang edit tu orang nipu lah. Kalau benda tu sungguh tak boleh lah. Sebab ni kemuliaan yang Tuhan boleh beri kepada hamba-hambanya. Sebagaimana yang berlaku pada sahabat ni hebat lagi. Dah, kubur jasad dia tak hancur eh. Ni bukan bercahaya, dia apa dah. Maksudnya jasad para rasul dihalang makhluk. Memang tak hancur jasad Rasul, Nabi tak hancur. Okey, seterusnya hadis wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulaini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslimah wa ma'ahuma mithlu misbahaini baina aydihima falamma iftaraqa sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun hatta ata ahlahu. Rawahu al-Bukhari min turukin wa fi ba'diha anna rajulaini Usaid bin Hudayr wa Abbad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Okey, tadi apa dia karamah yang pertama tidak hancur jasad orang mati syahid dah. Ini karamah yang kedua dah malam ni. Daripada Anas radhiyallahu anhu, ada 2 orang lelaki sahabat Nabi, mereka keluar dari rumah Nabi dah. Jadi lepas Isya Nabi ajak 2 orang ni pergi rumah dia, pergi bincang apa dia tak tahulah, pergi bincang, pergi buat apa. Jadi bila mereka nak balik keluar dari rumah Nabi, tiba-tiba malam tu malam gelap dah. Keluar cahaya depan mereka berdua seperti lampu dah.
Wa ma'ahuma mislul misbahaini baina aydihima. Mereka keluar dari rumah Nabi dari malam yang gelap, keluar cahaya seperti lampu di depan mereka berdua. Bila dua orang ni jalan-jalan sampai di persimpangan, hak nak kelihat dia. Maka dua cahaya ni pun hak ni boleh sah cahaya. Masing-masing klik dengan cahaya tu hingga sampai rumah mereka. Ni cahaya ni bukan lampu solar ni. Kalau lampu solar pun cahaya juga, tak boleh lampu solar tu. Jadi zaman dulu memang tak ada lampu ni, lampu jalan tak ada, lampu rumah tak ada dah. Maka lah juga karut lah. Jadi mereka tak pasal karut, tak ada tercelai apa, tiba-tiba keluar cahaya dah. Ni kelebihan yang Tuhan bagi kepada sahabat-sahabat, yang mana keluar cahaya waktu mereka balik dari rumah Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari katanya dua orang lelaki ni ialah Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Bercahaya dah. Ni cahaya hissi bang, cahaya tu kan. Ada juga tu yang jadikan cahaya ni cahaya dalam hati, dalam fikiran. Lihat macam mana ahli ulama yang mana Tuhan bagi ilmu kepada mereka, kepintaran kepada mereka boleh karya buku-buku. Contohnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah tahun 700 Hijri. Sampai sekarang buku dia masih dimanfaatkan lagi. Tengok Imam Nawawi, buku dia. Tahu apa ni buku dia ni? Tahun 900 ni. 931 sehingga tahun 970 ni. 970. Dah ni tahu apa? Tahun 900, lalu tahun 1400 lebih. 800 tahun. Tapi masih lagi buku dia dibaca dan diajar dan disebar dan digunakan. Ni cahaya hak Tuhan bagi lebih hebat lagi. Cahaya itu kata ya. Sampai rumah habis cahaya ni. Tapi cahaya ni cahaya ilmu dia ni sampai sekarang ni masih bagi manfaat lagi dah. Tulis satu Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tulis Imam Nawawi dah. Macam mana orang ambil manfaat dengan ilmu mereka, dia masih dipergunakan lagi dah. Tu masih pun hebat juga dah cahaya. Kemudian hadis seterusnya hadis yang terakhir lah ni kira hadis yang terakhir lebak ni. Ni panjang sikit cerita dah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asharata rahtin ainan sariyatan wa amara alaihim Asim bin Thabit al-Ansari. Ni karamah yang Tuhan beri dalam jihad dah, dalam peperangan jihad dah. Dalam jihad memang banyaklah karamah-karamah yang berlaku dah. Syekh Allah Azza dia tulis buku Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Ayat Tuhan, kerana Tuhan yang Maha Pemurah ketika jihad Afghanistan. Dia tunjuk sebut macam mana apa karamah yang berlaku pertolongan Allah Taala, pertolongan malaikat membantu mujahidin nak memerangi puak Rusia Tengok hadisnya ni pergi jihad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah telah menghantar 10 orang mata-mata dari tentera 10 orang Nabi hantar untuk jadi perisik. Wa amara alaihim 10 orang ni Nabi lantik ketua mereka nya Asim bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka mereka pergilah bertolaklah sehingga sampai rahtun fantalakum hatta idza kanu bil hadaah. Sehinggalah mereka sampai di satu tempat nama dia Hadaah. Hadaahnya antara Asfan dengan Mekah lah. Okey. Zukiru li hayy min Huzayl yuqul lahum banu Lihyan. Fanafaru lahum bi qaridin min mi'ati rajulin rami. Lalu disebutlah kepada satu kumpulan Huzayl iaitu Banu Lihyan. Orang report pada Banu Lihyan kata ada 10 orang Rasulullah hantar mata-mata ni. Peninjau ni perisik ni. Jadi puak-puak Banu Lihyan ni di kalangan Banu Huzayl ni mereka pun hantar 100 orang pemanah dah. 100 orang ni pergi kepunglah 10 orang sahabat Nabi ni. Tu. Faqtasu atharahum, maka mereka pun menjejaki langkah-langkah ataupun kesan-kesan yang dilalui oleh 10 orang sahabat ni.
Cara nak menjejak langkah ni pun ada cara dia juga dah. Sebab itulah kalau pergi kalau kita nyalakan unggun api, kita kena padam ke, kena hilangkan semua sekali. Makan ni hok kita makan dalam bekas reti ke, kena kambuh lah. Kena hilangkan. Kita tak tahu musuh tahu dah. Kamu dia makan ni, makan utama ke apa, orang dia tahu berapa jumlah bilangnya itu. Sebab tu penting dalam teknik dalam peperangan ni kena hilangkan kesal supaya musuh tak tahu dah. Kalau tidak musuh tahu, musuh akan cari kita sampai jumpa dah. Jadi 10 orang sahabat Nabi ni dikejar dan digepung oleh 100 orang pemanah dah. Falamma ahassa bihim Asim wa ashabuhu laja'u ila mawdi' fa ahata bihim alqaum. Bila 10 orang ni Asim dengan sahabat-sahabat dia tahu mereka dikepung dan mereka dikejar sekarang ni, maka mereka belilah satu tempat lah, tak bukit ke satu kawasan, lalu mereka dikepung oleh pihak musuh. Fa ahata bihim, musuh kepung mereka 100 lawan 10, kira ada lagi ya 100 orang. Faqalu, lalu terus 100 orang ni pun arahkan mereka supaya turun dah. Satu orang ni minta supaya mereka turun. Kalau tidak aku tembak pula. Nampak kan? Satu orang suruh turun. Fa'atu bi aidikum walakumul ahdu wal mithaqu alla tuqtala alla natula minkum ahadan. Berilah tangan kamu dan aku janji pada kamu supaya kami tidak akan bunuh seorang pun dari kamu. Jadi mereka janji kalau mu turun musuh dia aku tak akan bunuh kamu dah. Ni taktik pihak musuh lah. Dah. Asim bin Sabit kata, wahai kaum, aku seorang aku tak akan turun. Aku tidak akan percaya kepada orang kafir dah. Allahumma akhbir anna nabiyyak. Apa dia Asim pun doa lah. Wahai Tuhan, tolong kamu sampaikan berita kami kena kepung ni kepada Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Sambil doa, Asim doa. Wahai Tuhan, tolong sampaikanlah berita kami dikepung ni kepada Nabi kamu. Maka faramauhum bin nabli faqatalu Asiman. Maka mereka pun panah kena Asim, matilah Asim dah. Kemudian turun 3 orang menyerah diri dah. Asim dah bunuh seorang, turun 3 orang, jadi 4 orang tinggal 9 orang dah. Antara mereka 3 orang tu dah Khubayb dah, Zaid bin Dathinah, dan seorang lagi 3 orang dah. Falamma istamkanu minhum atlaqu autara qisihim. Bila mereka sempat tangkap 3 orang ni, mereka pun ikat mereka dah. Ikat dengan tali dah. Ikat 3 orang dah. Farabatuhum biha, mereka ikat 3 orang ni. Faqala rajulus tsalits hadza awal ghadri wallah. Lalu lelaki yang ketiga pun kata, inilah pengkhianatan yang pertama demi Allah. Tadi mereka jatuh si bunuh, tiba-tiba mereka ikat dah. Wallahi la ashabukum innali bihaula'i uswah. Kata je lelaki yang ketiga ni, demi Allah aku tak akan ikut kamu. Muereklah aku tak akan ikut kamu dah. Jadi dia buat kaki lah. Dah buat kerah lah, tak usah ikut. Tak usah jalan lah. Kena ikat, nak heret-heret, akhirnya nak bunuh dah. Lelaki ketiga lah, 2 orang mati. Dah. Akhirnya faqataluhu, mereka bunuh dia dah. Mereka heret dia, mereka rasa dia, akhirnya mereka bunuh dia dah. Wantalaku bi Khubayb wa Zaid bin Dathinah. Kemudian mereka bawa 2 orang lagi ni, Khubayb dengan Zaid bin Dathinah ni, bawa sehingga mereka jual 2 orang ni di Mekah dah, selepas peperangan Badar dah. Lalu Banul Haris bin Amir bin Naufal bin Abdul Manaf beli Khubayb dah. Sebab Khubayb pernah bunuh Haris pada perang Badar dah. Orang mereka lah Al Haris dah. Lalu tinggallah Khubayb di sisi mereka sebagai tawanan dah. Sehingga mereka setuju untuk bunuh dia dah. Jadi mereka kepung, mereka kurung Khubayb dah. Kepung Khubayb. Okey, fasta'ara min ba'di banatil Haris Musa yastahidu biha fa'arathu. Maka Khubayb pun minta bisa jilid. Bisa jilid. Nak cukup
minta bisa jilid dengan Banu Haris ni, mereka pun berilah ke dia dah. Dia pun guna untuk bersihkan diri dia, cukur bulu-bulu yang ada dah. Fadaraja banu laha wa hiya ghaflatun hatta atahu. Fawajadatuhu majlisuhu ala fakhidhihi wal Musa biyadihi. Faza'atan arafaha Khubaibun. Tiba-tiba waktu Khubaib ni pergi pisah tu, ada seorang perempuan lah, seorang perempuan di kalangan Banu ni, Banu Haris ni, dia tak sedar tengok pisah tangan Haris. Soalnya Haris apa dia Khubaib dah bunuh dia lah, soalnya gitu lah. Khubaib tak si bunuh dia, benarnya tak si bunuh dia apa dah. Cuma Khubaib tengok dah, takut nak bunuh ni. Khubaib kata atakhshina an aqtulahu ma kuntu li af'alahu dhalik. Maksudnya perempuan ni anak dia terlepas, baby dia terlepas, ngakuk masuk dalam kandang bersama dengan Khubaib dah. Jadi duduk atas pohon Khubaib dah. Jadi perempuan kata sudahlah, Khubaib bunuhlah anak dia dah. Khubaib kata, mu takut aku bunuh anakmu kau? Dah, aku tak kena bunuh anakmu, ambil dah. Dah, tak bunuh kan. Tengok akhlak dah, akhlak sahabat Nabi dah. Patut kalau dia nak ugup pun dah tu. Kamu lepas apa je, aku bunuh anakmu dah. Tapi tak kita lepas juga anak kamu dah. Faqala atakhshayna an aqtulahu ma kuntu li af'ala dhalika. Adakah kamu bimbang aku bunuh dia? Dah, aku tak akan bunuh dia dah. Qalat wallahi ma ra'aitu asiran khairan min Khubaib. Perempuan ni bila masuk Islam dia cerita balik kisah Khubaib dalam penjara, dalam tawanan dah. Perempuan ni kata, demi Allah, tidak pernah aku melihat seorang tawanan lebih baik dari Khubaib lagi dah. Sahabat Nabi Khubaib, sahabat yang paling baik sekali dah. Macam mana? Fa wallahi laqad wajadtuhu yawman ya'kul qatfan min inab fi yadihi. Demi Allah, satu hari pernah aku melihat dia tengah makan anggur setakah tangan dia dah. Sedangkan tangan dia kena ikat, dia makan anggur dah. Main mana anggur? Siapa dia beri dia anggur? Ni karamah itu yang bagi Khubaib dah. Ada anggur dalam tawanan tu, dalam keadaan tangan dia terikat, ada buah anggur tangan dia dah. Wa innahu lam wasakun bil hadid wa ma bi Makkah min samarah. Sedangkan waktu itu dia diikat dengan besi. Dia tak ada jual buah di Mekah ni. Tak ada jual buah di Mekah. Kalau ada pun orang makan-makan tak jual dah. Tak ada buah Mekah. Wa kanat taqulu innahu la rizqun razaqahu Allahu Khubaiban. Dan perempuan ni kata sesungguhnya itu rezeki yang Tuhan beri kepada Khubaib. Okey, tu cerita waktu Khubaib dalam tawanan dah. Jadi bila sampai waktu dia hari masanya mereka nak bunuh Khubaib, maka falamma kharaju bihi min al-haram liyaqtuluhu fil hil. Bila mereka buat keluar, bawa Khubaib ni keluar ke tanah haram untuk bunuh dia di tanah halal tu, mereka Khubaib pun berkata kepada mereka, Khubaib kata ginilah, sebelum aku membunuh aku nak minta mu satu permintaan terakhir dah. Kepada dia, minta lah kepada dia, iaitu da'uni usalli raka'atain. Berilah peluang kepada aku nak semaya 2 rakaat dah. Bagi peluang kepada aku nak semaya sunat 2 rakaat dah. Fatarakuhu, maka mereka biarkan Khubaib dah. Khubaib pun semaya 2 rakaat dah. Lepas semaya Khubaib kata, kalaulah kamu tidak menyangka bahawa aku takut nak bunuh, nescaya aku panjang semaya aku ni. Tapi aku semaya pendek-pendek semaya. Takut-takut mu kata aku, takut mati ni. Semaya panjang dah. Aku semaya reka-reka dah. Tak aku sikit abuk mati dah. Okey. Wallahi laula an tahsibu anna ma bi jazaa'un lazidtu. Demi Allah, jika sekiranya kamu tidak menyangka aku takut mati, aku akan tambah lagi rakaat semaya. Aku semaya panjang lagi dah. Tapi takut-takut mu kata aku ni takut dah. Dah. Tak apa lagi juga dah. Aku semaya reka-reka. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubki minhum ahada. Kamu dia Khubaib berdoa. Doa dulu dah. Ya Allah, bila seko-seko ya Allah dah. Ya Allah aku bila seko-seko mereka dah. Allahumma ahsihim adada. Wahai Tuhan, bila mereka sore-sore nak bunuh aku. Waqtulhum badada, bunuhlah mereka dah.
hapuskanlah mereka. Wala tubqi minhum ahada, jangan kamu tinggal walaupun seorang. Kalau ada majlis ni pun aku ni, matikanlah mereka ni waktu hari. Tu perkataan Khubayb seorang pejuang yang sangat berani. Dalam tawanan dia boleh makan buah. Kemudian dia tidak bunuh, tidak jadi ketawanan budak kecil hak ni. Kemudian dia minta semaya 2 rakaat dah. Kemudian ni syair ucapan Khubayb syair Khubayb waktu dia nak mati dah. Tengok ni. Dia dalam Bukhari ni dekat-dekat 400 bait syair dalam Bukhari. Bahkan ada fahras syair dalam Bukhari dah. Antara syair ni syair Khubayb dah. Tengok. Falastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi syai' jambin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Ini perkataan dia ni cukup semangat dah. Falastu ubali, aku tidak peduli dah. Ketika mana aku dibunuh dekat aku ni Islam dah. Biarlah mereka bunuh aku, tak apa, aku ni Islam dah. Ala ayyi syai' jambin kana lillahi masra'i. Tak kira lah rebuh kau kanan kau kiri kau depan kau belakang kau. Tak kira lah rebuh mana pun aku tak kira dah. Asal aku mati kat Islam dah. Wa dzalika fi zatil ilahi wa iyasha. Ya demikian itu kerana aku dibunuh kerana Allah dah. Wa dzalika dia kerana mati itu kerana Allah dah. Wa iyasha ka Tuhan nak dah. Yubarik ala awsali shilwin mumazza'in. Allah boleh berkat ke kat tulis-tulis aku dah apa dia anggota-anggota aku yang mereka kerak, yang mereka pacung dah. Tengok keberanian dan kebanggaan yang diucap oleh Khubayb dah waktu sebelum dia kena bunuh, waktu dia tawanan dah, waktu dia nak dibunuh pun dia masih lagi mengucapkan perkataan-perkataan dah. Jadi dia berdoa, dia mengucapkan syair dah. Okey, cerita lagi ni, wa kana Khubayb huwa sanna likulli muslim qatla sabran as-salah dah. Khubayb lah orang yang pertama sekali yang memulakan sunnahnya sebelum kena bunuh ni tawanan ni minta semaya dulu dah. Sebab apa? Sebab Rasulullah memperakui apa yang berlaku dengan Khubayb dah. Bukan Khubayb rekod dah. Tapi Khubayb oleh kerana permintaan Khubayb sebelum dibunuh dia minta semaya, nak semaya 2 rakaat dulu. Maka lepas pada tu Rasulullah cerita ke kisah dia ni, maka lepas pada tu orang yang nak bunuh ni pun minta kepada orang nak bunuh dia semaya sunat 2 rakaat dah. Minta dengan Tuhan. Dah. Kalau doa lah dah. Kisah kedua ni ke kajian MC baru ni 509 orang ada. Ni 900 pula. 900 lebih pula kena kubur pula. Allahu akbar. Siapa bila nak bunuh rakyat dia dah. Dia bunuh tu rakyat dia sendiri. Dah. Oh Islam juga. Dia bukan boleh menenangkan kau orang marah ada. Kau rasa? Dia bunuh habis orang pun orang marah dia. Kau rasa? Jadi inilah kezaliman yang berlaku dah. Kalau dapat istiwa ni orang kafir bunuh Islam ni. Bukan Islam bunuh Islam tak. Kau rasa? Okey, katanya perawi hadis ni Abu Hurairah kata Khubayb lah orang yang pertama yang mengajar sebelum kena bunuh ni semaya sunat 2 rakaat dah. Dan Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabatnya pada hari mereka kena bunuh dah. Nabi menceritakan dah. Tu doa siapa dia tadi? Doa Asim bin Sabit. Asim bin Sabit, Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Tuhan sampaikan berita. Wahai Tuhan, terus sampaikan berita kami kena bunuh ni kepada nabi kamu. Siapa? Siapa dah? Ni karamah dia baik karamah ni dah. Wa ba'atha nasu min Quraisyin ila Asim bin Sabit hina hadasu annahu qutila ayutu bi syai'in minhu yu'raf dah. Sani Khubayb dah. Waktu Asim kena bunuh, maka orang Quraisy tak puas hati. Betul ke Asim kena bunuh ni? Lalu mereka tahu ke, kena ambil Asim, kena ambil kepala dia saja, kau tubuh dia, kena ambil juga. Aku tak puas hati, nak tengok juga jasad dia tu, nak tengok kepala dia tu. Jadi orang Quraisy pun tahu ke untuk tengok macam mana jasad tubuh pada Asim kena bunuh. Sebab Asim ketua kan. Jadi puak-puak Quraisy ni pergi dah. Bila mereka sampai ke tempat jenazah Khubayb pada Asim saat ni, wa kana qatala rajulan min azamaihim, kerana Asim pernah bunuh salah seorang pembesar mereka.
Faba'athallahu li Asim misla zulma zillah min dabar. Maka Tuhan hantar ke sekumpulan tebuan lebuh yang mengerumuni apa dia tubuh Asim, kepala dia, tubuh dia kelum sehingga mereka tak berani nak ambil. Mereka nak ambil tak berani nak ambil sebab lebuh dia khumun fahamathu min rusulihim. Maka lebuh ni pelihara, dia jaga Asim daripada dia ambil oleh orang kafir. Falam yaqdiru an yaqta'u minhu syai'an. Tak mampu mereka nak kerak anggota-anggota Asim dia, nak kerak kepala atau nak tangan, tak mampu dah. Sebab dikerumuni oleh serangga dia. Ada dikerumuni oleh lebuh lah. Tu karamah pula dah. Kalau kita tengok dalam hadis ni, sebenarnya dalam cerita ni banyak karamah banyak karamah. Cerita Asim suruh Tuhan sampai ke berita kematian dia. Kemudian karamah juga macam mana sahabat yang ketiga tadi terus ikut kafir sehingga dia dibunuh dah. Karamah tu dah. Tak ada orang berani macam tu dah. Dua. Kemudian cerita Khubayb sana, cerita Khubayb dalam tawanan, cerita Khubayb sebelum dibunuh, doa dia dah. Ni semua sekali ni karamah yang Tuhan beri kepada wali-wali dia, kepada kekasih-kekasihnya yang mana mereka sanggup mati, sanggup pertahankan akidah dah. Sampai begitu mau dah. Jadi keberanian yang Tuhan beri kepada mujahidin juga sebenarnya karamah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Amo teringat mula waktu Mudarik dia cerita lah. Dia cerita dia Mudarik Ambo ni dia pergi sekali dengan Usama. Ketika perang jaji dia. Perang jaji ni perang di sepadan Afghanistan dengan Rusia. Di pergunungan yang tinggi. Waktu tu musuh salji. Mereka dikepung dekat Sembuli 40 hari kena kepung. Termasuk ada juga waktu perang jaji siapa dia? Apa dia ni ketua JI Asia Tenggara nama apa? Ustaz Ambal. Ustaz Ambal dia cerita lah. Dia cerita waktu tu helikopter dia dekat-dekat lah. Dia tembok dengan tu, tembok dengan sniper. Kata. Ni karamah lah kau lah. Helikopter tembok sniper tak jatuh. Tembok yang mana pula? Nak tembok dengan jatuh besar jatuh kan. Tapi nak royak 40 hari mereka kena kepung tu. Mari belakang, kereta perisai mari, kereta kebar mari, jet mari dah. Tentera jalan kaki mari dah. Bila mereka tembok bukit tu, keluar tu bion hijau dah. Sudah. Kena mereka balik. Tembok tu kena mereka balik dah. Sehingga tentera Rusia royak pada mujahidin lepas pada tu lah. Royak. Dia kata kita orang nampak kuda warna hijau hok gerok atas bukit dah. Tentera berkuda lah. Jadi mereka tembok tu. Bangun esok ke tu habis licin. Apa kereta perisai, kereta kebah habis, hacur buah habis. Sebab apa? Sebab mereka tembok kena balik mereka. Akhirnya selamat mujahidin. Banyak lah. Benda-benda yang berlaku dah. Jadi karamah yang Tuhan beri banyak ni ialah dalam jihad lah. Sebagaimana dia berlaku pada Rasulullah, pada sahabat-sahabat Nabi, pada waktu mereka kena bunuh oleh musuh lah. Kemudian Minawi royak dalam hadis ni dia kata banyak lagi sebenarnya contoh-contoh bab-bab berkenaan dengan kerajaan auliya ni. Contohnya cerita tu lah. Cerita hak depan dah. Kamu tak baca lagi depan, kamu baca sini tenggelam dulu. Insya-Allah kita baca depan mana. Cerita budak dengan rahib kan. Kan budak hak apa dia bila tukar sihir tu tua dah, dia minta dengan raja supaya cari budak seorang nak turun ilmu dah. Jadi budak ni pun berulang-alik di rumah dia ke istana. Tengah-tengah tu dia belajar dengan ustaz di Balasah tau. Jadi akhirnya bila budak ni mengaku dia betul beriman, dia boleh menyembuhkan orang penyakit buta, penyakit sopok semua sekali, maka akhirnya pecah rahsia lah siapa dia beriman tu. Kamu ni kena bunuh belaka. Termasuk dia lah. Jadi bila orang nak bunuh dia, orang panah dia tak tahu. Dah. Maka dia ajak raja. Dia kata raja mu tembok aku seorang tak mati juga. Ginilah. Mu hipo orang ramai-ramai, mu salib aku, kamu nak ambil anak panah aku, mu kata bismillah rabbil alamin, mu tembok aku, mu panah aku dah. Baru aku mati dah. Jadi raja buat kesungguh dah. Bila raja panah dia sebut bismillah rabbil alamin, maka habis orang pakat beringat aku. Dah. Tu peristiwa apa dia? Ashabul Ukhdud tu lah, Ashabul Ukhdud.
Akhirnya raja kali parik dah besar bubuh kayu api, hak tak beri bubuh api belakang dah. Jadi sehingga akhirnya ramai yang korban mati syahid kerana budak ni lah. Semua orang pakat beri belakang dia dah. Jadi itu juga antara apa dia? Antara karamah lah. Budak ni satu hari budak ni ada binatang besar kan menghalal orang malang ke. Dia ambil batu, dia kata wahai Tuhan, hari ni aku nak buktikan mana sebab tu. Kalulah tukar sihir ajar ustaz betul, daripada tukar sihir maka bunuh binatang dia. Budak tahu batu, dia pekong mampu binatang besar. Dah. Jadi ni karamah-karamah yang Tuhan beri kepada wali-walinya lah. Begitu cerita Juraij. Cerita Juraij kan, dia semaya, mak dia mari. Itu semaya. Pak mau mari esok pula nak semaya lagi kata Allah Subhanahu Tuhan nak semaya lagi mak aku lagi mari dah. Kali yang ketiga mak dia kata wahai Tuhan jangan kamu tunjuk kepada aku Juraij ini kecuali kalau dia tu dihina. Dia penuh fitnah kan. Ada akhir sekali pelacur ni mari tuduh Juraij berzina dengan dia. Dah beranak. Jadi orang pun nak marah ke Juraij, orang putus tempat ibadat Juraij. Dia orang pun pukul dia, orang hina dia bah. Dah. Orang kata tu bapa dia berzina kan. Dah. Doa ibadat pun berzina dengan rutin kan. Jadi akhirnya Juraij kata tak apalah mu tinggal aku semaya 2 rakaat. Semaya 2 rakaat dia doa dengan Tuhan. Dia pun kata dia pun lepas pada budak orang tu beranak dia pun tanya budak tu. Dah, mu nak siapa dia? Budak tu boleh kecek. Siapa dia pak mu dia? Dia kata, "Pak akunya arak ni. Ayah aku ni pengembala kambing." Ngaku. Dah. Jadi ni karamah yang Tuhan bagi dia. Akhirnya mereka nak bina semula rumah ibadat dia. Mereka nak buat pada emas. Dah. Dia kata, "Ayah buat emas lah. Buat biasa ya, orang tanah." Tu apa dia karamah yang berlaku pada Juraij kita. Kemudian cerita laginya ialah cerita hak 3 orang tu. Cerita 3 orang sahabat hak dia buru. Akhirnya hujan, malam yang gelap mereka nusuk dari gua kan. Akhir jatuh batu besar, tutup lebih gua sana kan. Nak tolak tak juga. Akhirnya mereka tawassul dengan amalan mereka kan. Orang ni tawassul kerana berbuat baik, bagi susu pada mak dia sebelum anak dia nak susu dia. Hak ni pula nak berzina tak jadi dah. Hak ni pula dia gunakan duit upah apa dia koli dia tu dia laburkan dah. Jadi akhirnya terbuka pintu gua dah. Itu juga karamah yang Tuhan beri kepada dia lah. Gapo lagi saya? Cerita dia. Kemudian cerita laginya dia cerita berkenaan dengan itulah dah. Beberapa cerita jadi isyaratkan oleh apa dia? Oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dah. Di kesimpulan kita nak buat sininya nak ayatnya ialah karamah ni benda yang diimani dan diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah Tuhan beri kepada wali-walinya. Cumanya kita kena bezalah karamah dengan istidraj. Kadang-kadang dia tak semaya bel pun untuk bomo tapi buat pelik-pelik dia buat. Dah. Dia buat apa-apa jadi sungguh. Dah, dia bunuh topa lah. Dah. Dia bomo sia orang nyakit dah. Dia boleh royak sama dia curi dah. Dah. Ada juga. Jadi nak beza antara karamah al-auliya dengan istidraj yang Tuhan beri kepada orang fasik ni, dia tengok pada nilai pada macam mana dia ni ikut pada agama dia. Dia semaya baik pada dia. Sebab itulah alim ulama tu besar kalau mu tengok orang terbaik kau dah kalau terbaik di udara kau jalan atas air kau masuk di api kau jalan atas kaca kau dah boleh naik kau jangan kamu percaya dah. Sebab tu syaitan belaka, syaitan iblis belaka dah. Kecuali dia tu ikut dia patuh pada syariat agama dia. Boleh. Dajjal pun dia tak ada. Dia tak boleh. Ada dia jadi antara keramat. Dajjal. Cerita Dajjal ni. Dajjal dia pergi ke setiap negeri. Mana-mana negeri hak beriman dengan dia, dia ke waktu hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan ada. Buah-buahan, susu pun keluar juga, binatang pun gemuk semua sekali dah. Mana-mana kapur negeri tak ikut dia, maka dia jadikan kemarau, king kontang habis dah. Mati habis tumbuh-tumbuhan binatang semua sekali dah. Jadi apa yang dibawa oleh Dajjal tu fitnah lah. Tu fitnah yang Tuhan beri kepada Dajjal nak tahu, nak uji iman orang yang beriman. Sebab itulah Dajjal akan diikuti oleh 70,000 orang Yahudi kan. Yahudi daripada Iran akan ikut
apa dia Dajjal. Jadi Dajjal fitnah yang paling besar sekali. Sebab apa? Sebab waktu tu waktu orang yang berhajat pada makan dia. Ekonomi waktu tu dah. Jadi ramai orang tertipu, dia orang ikut Dajjal. Lah ni walaupun Dajjal tak tahu lagi pun orang pun takut dah, bimbang dah. Oh takut. Kalau tak baik dengan mereka kan. Kalau dia tak maju lah kita ni. Bimbang. Bergantung kepada kuasa besar, kuasa kafir dari ekonomi. Sedangkan ekonomi Allah Ta'ala yang tentukan dah. Jadi tak lebih Dajjal lagi. Tak lebih Dajjal lagi. Jadi Dajjal kau orang-orang yang bawa ajaran sesat kau. Orang bawa ajaran sesat pun begitu juga. Banyak karamah-karamah yang berlaku. Itu yang ada pengikut tu. Ayat pay dah. Berapa ada pengikut sebab apa? Sebab berlaku belum pelik dia. Berlaku belum pelik dia. Kalau dia royak tu mungkin berlaku sungguh. Dia royak apa-apa jadi sungguh. Jadi tu istidraj bang, istidraj. Jadi tu kita kena beza antara karamatul aulia dengan istidraj. Hadis terakhir disebut sini daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, tidaklah aku mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata sesuatu. Inilah azunnuhu kadza illa kana kama yazunnu. Tidaklah Umar mengucapkan aku berasa gini-gini ni kecuali betul sungguh apa Umar kata. Ni mulut masih. Mulut masih dah. Kalau kita tengok dalam buku-buku lah, buku-buku sejarah ulama-ulama dah. Tempat kita pun banyaklah cerita-cerita berkenaan dengan karamatul auliya tu. Karamah-karamah lah dah. Cumanya betul atau tak betul tu wallahu alam, tahu cerita lah. Tu cerita lain pula dah. Tapi benda ni benda tidak mustahil lah. Benda boleh berlaku, tidak mustahil kalau orang tu dekat dengan Tuhan. Orang tu patuh terhadap perintah Allah Ta'ala, maka tidak mustahil Tuhan bagi karamah dia lah. Cumanya tak adilah ukuran utama sekalinya kita kena faham takrif wali. Sebab takrif wali tu Nabi sebut dalam hadis al-arba'in ya. Maksudnya tidak ada perkara yang paling aku suka kecuali seseorang itu melakukan perkara yang aku fardukan. Kamu sentiasa seorang hamba tu melakukan perkara sunat, buat perkara sunat sehingga aku kasih dia. Bila aku kasih ke dia, akulah penglihatan yang dia tengok, pendengaran yang dia dengar, kaki dia berjalan, tangan dia pegang. Dah. Kalau dia nak gapo-gapo pun Tuhan akan beri dia. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, "Inna lillahi ibadan law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Nabi sebut dalam hadis, sesungguhnya Tuhan ni ada hamba yang Tuhan sayang sangat-sangat. Law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Tuhan akan buat juga apa dia bersumpah. Jadi sungguh dia buat. Ke saudara Anas ke, bila kakak dia patah gigi kawan ni, Nabi pun suruh kisah, dia buat demi Allah, dia Rasulullah jangan kisah lah. Sebab dia tak sengaja kan. Dia kata wallah ananya buat ni hukum kisah. Waktu itu akhirnya kawan ni pun maaf juga dia. Akhirnya tak jadi patah gigi dia. Nabi sebut dia lah. Inna lillahi ibadan law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ada hamba-hamba Allah ni kalau dia sumpah gapo-gapo maka jadi sungguh lah. Dah. Ni tanda dia ni kekasih Allah, tanda dia dekat dengan Tuhan lah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kita akan masuk tajuk baru, Kitabul Al-Umur Al-Manhi Anha lah. Ni kita Al-Umur Al-Manhi Anha ni siapa habis kitab lah. Tak apa kita habis kitab pun kita baca lebih pula lah. Cumanya nasihat hamba je kalau boleh ada buku lah, dah boleh tengok, boleh baca ni. Kalau kita dengar saja kak, klik rumah tak ingat lah. Kalau ada buku aku bagi bayar. Masuk ke kurangnya kita boleh tengok semula apa yang kita dengar di masjid kita. Ada soalan ke? Okey, sekarang ni Tok Wali tu mati dah. Ahli ulama Tok Wali tu mati dah. Kita pergi kubur dia pula macam mana? Minta dengan kubur dia sembuhkan penyakit ke, hak tak boleh anak, suruh boleh anak ke, suruh berkat rezeki ke, mudah kerja macam mana dah. Jadi ni perbuatan yang syirik lah, perbuatan yang syirik lah. Tak kira lah kubur datuk ke, kubur nenek ke, tak kira lah. Kubur Tok Seleh mana tu tak boleh lah ke. Jadi ni perangai orang lah.
Jadi syaitan ni dia tak mampu nak memperdaya ke Tok Wali ni waktu hidup dia. Tapi akhirnya dia memperdaya ke orang lain, dia puja ke Tok Wali pula dia. Tu cara dia. Dah. Tok Wali ni okey ke dia ni, akhirnya dia dengan tu hajilah molek. Dah, dia pun tegah molek. Bakir semua sekali dah. Dia berzikir dengan Tuhan semua sekali, bergeng dengan Quran dan sunnah Nabi. Tapi bila dia mati, orang pun lagi puja-puja dia pula. Kita pun heran juga orang ni. Waktu kahwin ni, dia tak ikut Tok Guru ni, tak belajar dengan Tok Guru ni. Tok Guru ni mati baru dia minta pergi kubur dia. Tu yang sebut dalam surah ke dia? Dalam surah jin ya. Tu yang sebut kan? Qamu alaihi libadah, tu yang sebut dah. Tu yang sebut bila waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu nabi-nabi ni dia berdakwah, mereka tak ikut. Tapi bila nabi-nabi ni mati, dah qamu alaihi libadah, mereka pakak-pakak pergi kubur tu pula. Minta berkat lah, minta macam-macam lah, hajat lah dah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u kadu yakununa alaihi libadah. Tu ayatnya tu sebut macam mana lama manusia ni bila seorang hamba Allah ni mati dah wafat, maka dia berkerumun di kubur dah. Bagi minta hajat dengan kubur tersebutlah. Sebab itulah dalam akhir surah Yusuf kan. Wala yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum syirikun. Tidak beriman kebanyakan manusia kecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syirik yang paling besar ialah orang pergi kubur wali-wali dia. Pergi puja, pergi sembelih binatang ke, pergi tapa situ kau pergi minta hajat kau tak boleh berlaku lah. Perbuatan syirik berlaku. Ada dah? Ya. Budak-budak ni dia minat apabila tengok TV ke apa kan. Jadi atas nama memuji Nabi. Jadi setakat mana tak dia punya batasan ataupun cara untuk puji Nabi. Okey, fenomena sekarang dia orang suka puja Nabi melalui nyanyi-nyanyi dah. Lah ni ada zikir dah. Pagi-pagi ada, moga-moga kita lewat sikit, Jadi dia duduk zikir. Saya budak Kelantan zikirnya, tapi hak untuk jaga tu dah. Dia puja Nabi, dia baca semua sekali dia. Setara mana boleh kita puji Nabi dalam nyanyi-nyanyi lagu-lagu ada zikir sama-sama, mana boleh dah. Memang ada dalam syair-syair ni di zaman Nabi sendiri pun Hasan bin Thabit dah. Dia beberapa orang sahabat lain, dia ada gok jariah dah. Hamba-hamba perempuan yang mana mereka waktu majlis perkahwinan, waktu majlis keraian hari raya, mereka bersyair dan mereka menyebut tentang kebaikan Nabi, jasa Nabi, puji Nabi SAW dah. Jadi soalannya setakat mana boleh kita puji Nabi dah? Ada hak ke tak ada hak dah? Unlimited dah. Dia sebenarnya puji Nabi ni, buat puji Nabi ni pokok belui Pakistan. Pakai cerah puji Nabi ni. Oh dengar berganda, dengar syair, dengar bergapo dah. Dia tak boleh puji Nabi ni berlebih-lebih dah. Kan ada larangan kan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu puja aku lebih-lebih sebagaimana dipuja oleh apa dia Kristian kepada Isa bin Maryam. Dia pernah Nabi tegur jariah ni, hak sebut wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di kalangan kita ada seorang nabi yang tahu benda akan berlaku esok. Nabi kata la taquli kama taqulin wa qulu, dan Nabi kata jangan kamu sebut, jangan kamu nyatakan sebut apa yang kamu sebutlah hak biasa-biasa sahaja. Jadi memuji Nabi dalam nyanyi dalam zikir-zikir dalam pada semua sekali ni. Zaman sahabat dulu ni mereka hanya mengucap syair saja. Mengucapkan syair saja dah, tanpa ada benda, tanpa ada alat muzik dah.
Jadi sekarang ni dengan muziknya, dengan nadanya, lebih-lebih lah. Bahkan setengah tu anggap ibadat puji Nabi. Ada lewat sambo, ada saya ambo ni akan mesti. Orang tu Pak, dah orang tu Pak Ahbab Mustafa. Kita kenal, sayang kita juga. Jadi dia nyanyi, dia puji Nabi, nyanyi. Jadi majlis tu majlis, majlis haul kan. Jadi mereka anggap nyanyi puji Nabi itu ibadat. Dah. Nyanyi puji Nabi itu ibadat bagi mereka. Masa begitu? Nabi tak pernah ajar dah. Sekadar gitu dah ada sahabat-sahabatnya nak mempertahankan Nabi dah. Hasan bin Sabit nak mempertahankan Nabi sebab orang kafir ni suruh Nabi ni. Suruh Nabi dengan syekh-syekh sekali dia Hasan tu Nabi tak mimbar untuk mempertahankan kembali Islam dan mempertahankan Nabi daripada serangan orang musyrikin dah. Jadi kalau kita nak jadikan syekh sebagai ibadat tak kena sakit lah dah. Di Pakistan pun ada apa dia. Kalau majlis-majlis kan. Majlis-majlis pupuk di bandi lah. Ahli sunnah lah. Dia ada syekh-syekh bahawa dia puji Nabi dah. Tapi tidaklah melampau macam pupuk berlui ni dah. Jadi berlui ni mereka angkat Nabi macam tu hadah. Dah. Segala-galanya Nabi belakang. Dah. Sebab itulah dengan baca dia, dengan dorongnya dia tu mudah dia nak puja kubur. Dah. Mudah dia nak puja wali-wali, mudah dia nak puja Nabi dah. Jadi dia pupuk situ, dia pukau ke situ dah. Jadi itulah bahaya dah. Jadi jangan jadikan pemujaan Nabi, puji Nabi dengan nyanyi sebagai ibadat lah. Jadi fenomena lah. Dia ni doa, kadang-kadang ngucap pun dia boleh nyanyi boleh dah. Kalau segi kesalahan tajwid memang salah lah, memang salah betul. Dah. Dosa lah, tak boleh pahala dosa dah. Kalau ikut apa dia Ibnu Hajar Haythami ke, dah ni perbuatan zindik. Perbuatan zindik. Orang zindik, orang yang mengaku Islam benar dia kafir benarnya. Perbuatan mereka ni yang nak tunjuk orang Islam ni sungguh puja Nabi dah. Dia sebenarnya hak puja sebelum puja Nabi ni Syiah ni puja Ali. Dia puja Ali, puja Hasan Hussein. Kemudian orang Sufi dia tertarik dengan Syiah pula, dia ikut pula. Dia puja Nabi pula dah. Akhirnya orang kita dia buat hal itu, bahau dah. Puja tak wali pula dah. Cuba Syiah berlalu puja tak wali cuba pula. Sewaktu dengannya dah. Lebih kurang lah ke. Kita ahli sunnah, ahli tauhid ni puja orang Allah dah. Baru puja Nabi. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.